Tan Sri Yang di-Pertua, Dasar Pertahanan Negara telah menetapkan bahawa mempertahankan kepentingan negara adalah teras kepada pemeliharaan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kesejahteraan hidup rakyat. Untuk memenuhi dasar ini, konsep pertahanan menyeluruh yang memerlukan komitmen yang utuh daripada semua sektor adalah kunci kepada kejayaan. Selain daripada itu, Dasar Pertahanan Negara juga menggariskan bahawa Malaysia mempraktikkan konsep pertahanan yang bersifat defensif dan menumpukan kepada perhubungan baik serta kerjasama serantau. Di ESKOM, struktur organisasi jabatan ini telah mencerminkan kepelbagaian agensi iaitu ATM, PDRM, APMM dan juga pihak awam. Di dalam melaksanakan pengoperasian untuk menentukan kawasan Timur Sabah as zone bebas daripada anasir-anasir yang tidak diingini, agensi lain juga turut terlibat seperti Custom, Diraja Malaysia, Immigration, Jabatan Pendaftaran dan sebagainya. Adalah jelas bahawa pengoperasian ESKOM telah mematuhi prinsip asas Dasar Pertahanan Negara. Pada ketika ini, ESKOM telah memberi tumpuan terhadap pengoperasian menangani pelbagai isu bukan tradisional, termasuklah keganasan. ESKOM telah mengambil beberapa pendekatan termasuk secara hubungan dua hala dengan negara jiran. Dalam masa yang sama, ESKOM juga terlibat dalam membangun sosio-ekonomi di samping menanamkan semangat patriotisme di kalangan penduduk tempatan. Tan Sri. Silakan, Pak. Terima kasih Tan Sri dan Yang Berhormat Menteri. Lanjutan daripada penjelasan dan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Pengarah ESKOM Datuk Muhammad Mentik juga telah mengeluarkan kenyataan sempena ulang tahun pertama penubuhan ESKOM pada 1 April yang lalu dengan menyatakan bahawa ESKOM telah mencapai matlamatnya, iaitu untuk menghalang orang-orang asing dan penceroboh masuk ke negeri Sabah. Namun apa yang kita saksikan ulang tahun pertama penubuhan ESKOM disambut dengan kekecewaan dan kehancuran. Harapan rakyat Sabah untuk melihat ESKOM ini berperanan menjamin keselamatan rakyat negeri Sabah dengan insiden pencolekan seorang pelancong daripada negara China. Persoalan yang kita bangkitkan ialah kerajaan seolah-olah memberikan harapan yang palsu kepada rakyat Sabah berhubung keselamatan dan keharmonian rakyat dan juga pelancong. Saya dimaklumkan semalam, industri penerbangan dalam negara kita juga telah melaporkan bahawa terdapat penurunan daripada jumlah pelancongan ke negeri Sabah bukan kerana insiden MH370 tetapi kerana isu penculikan yang berterusan di Semporna dan beberapa tempat di negeri Sabah. Baru-baru ini kita dengar Yang Berhormat Sandakan telah mengemukakan satu usul berhubung isu yang penting demi keselamatan rakyat negeri Sabah. Dan Yang Berhormat Menteri telah memberikan jawapan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menambahkan aset bagi operasi ESKOM demi menjamin keselamatan. Persoalan saya, Tan Sri, ialah apakah Yang Berhormat Menteri boleh memberi jaminan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa dengan deployment of asset yang baru bagi membantu operasi ESKOM ini boleh memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat Sabah, atau Yang Berhormat Menteri mengaku bahawa ESKOM telah gagal mencapai matlamatnya walaupun sejumlah peruntukan 300 juta ringgit telah diberikan kepada ESKOM, tetapi insiden-insiden seperti ini masih berulang dan kerajaan telah gagal memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat negeri Sabah. Saya pohon penjelasan.
Tan Sri Yang di-Pertua, yang pertama sekali, apabila berlaku pencerobohan, kita mengadakan ops daulat, dan masa itulah peruntukan telah diberi sebanyak 200 juta, bukan 300, dan ianya disalurkan kepada semua agensi ataupun komponen sebelum Eskom ditubuhkan lagi, iaitu kepada tentera, kepada polis, APMM dan juga lain-lain. Malah Eskom sendiri sebagai satu agensi menerima 2 juta lebih. Jadi itu kedudukannya di pangkat awal. Selepas itu Eskom ditubuhkan. Yang pertama sekali ialah kita nak pastikan supaya pencerobohan yang mempunyai titik sejarah hitam ini tidak berulang. Jadi apabila Ketua Pengarah Eskom menyebut bahawa kejayaannya sebab pencerobohan, yang mamak ini adalah pencerobohan. Apa yang berlaku baru-baru ini ialah jenayah rentas sempadan. Jadi saya maklumkan dalam usul yang lepas bahawa kita ada cuma sebenarnya kita ada 11 buah pulau yang mamak. Jadi pulau-pulau tersebut daripada semua pulau tersebut 8 pulau masih beroperasi, iaitu Langkayan, Mabur, Mataking, Pom-Pom, Selingan, Bumbung, Kepalai, Bilian. Yang ni masih beroperasi. Kemudian 2 resort telah pun ditutup kerana memang tidak menarik. Pulau Mandi Darah, nama pun tak elok, Pulau Libaran. Kemudian 1 resort masih lagi belum beroperasi. Yang Muhammad, di semua resort ni kita ada anggota keselamatan. Kecuali di pulau Singamata, hak yang ni jaraknya 7 minit daripada sempurna, dan dia sebahagian daripada pulau Bumbum tu, batu-batuan. Jadi anggota keselamatan bergerak menjalankan tugas mereka membuat rondaan. Cuma orang yang buat kerja mencolek ni dia pandai, dia juga mengatur. Dan kita kalau ikut daripada Kementerian Pelancongan Sabah semalam, dia kata mungkin ada orang dalam, sebab bila kita pergi saja dia mencolek. Jadi sekarang ni inilah satu pulau yang belum lagi ada anggota keselamatan, sebab dia ada cuma 40 chalet. Sekarang kita letakkan anggota keselamatan di sana dan rondaan berjalan terus. Aset yang kita dapat, dia akan meningkatkan akan dapat meningkatkan rondaan. Dan sekarang ni kalau keputusan kerajaan ialah kita akan menubuhkan 11 batalion, iaitu 5 daripada ATM dan juga 6 daripada PDRM. Yang sedia ada sekarang ni ialah 2 daripada ATM dan 3 daripada PDRM. Kehadiran anggota dan aset dapat meningkatkan kawalan keselamatan. Saya tidak perlu menyebut jaminan, dengan kehadiran semua pasukan keselamatan di tiap-tiap pulau yang kita stationkan di sana, insya-Allah kita akan membuat yang terbaik untuk memastikan supaya keselamatan terjamin. Inilah kawasan, bukan kawasan Sabah yang bermakna, kawasan S-Zone kawasan S-Zone, kawasan timur Sabah, bukan seluruh Sabah. Sebab kita kena ingat bahawa Eskom ni tugasnya ialah jaga keselamatan. Tugas-tugas lain kita ada pejabat daerah, kita ada lain-lain, kita ada wakil rakyat, ahli parlimen, kita ada 11 ahli parlimen sana dan 27 Dewan Undangan Negeri. Jadi semua pihak memberi perhatian untuk memastikan supaya keselamatan kawasan ini dapat terjamin. Dan yang paling penting ialah kita nak pastikan supaya orang-orang yang menjadi tetamu kita, terutamanya pelancong-pelancong, rasa selamat mereka bila mereka berada di kawasan ini. Saya tahu bahawa kekecewaan berlaku bila insiden ini terjadi. Semua pihak, kita pun kira luar biasa kita punya tidak puas hati kepada apa yang berlaku. Tetapi ianya telah berlaku dan peningkatan aset dan juga anggota keselamatan, kita berdoa semoga kawasan ini dapat terus dipertahankan keselamatan. Kemudian yang keduanya, nak menutup Eskom, nak tubuh apa? Kita kena ingat tu. Adakah dengan menutup Eskom kita nak tubuh apa? Sebab kita perlu
satu koordinasi keselamatan di sini. Kalau tidak, kalau masing-masing buat operasi cara masing-masing, polis cara polis, tentera cara tentera, dan juga APM cara APM, dia akan ada overlapping. Sebab dengan cara kita aturkan kerja ini, dia kurang-kurangnya dia ianya boleh memastikan supaya tidak berlaku overlapping di antara satu dengan lain, dan dalam masa yang sama kita nak elak supaya pihak penculik sekarang ini sudah canggih, sudah cerdik, dia mengetahui apa yang pergerakan keselamatan, dan dengan itu dia cuba masuk masuk ruang-ruang ataupun lompong-lompong yang kosong semasa tidak ada keselamatan. Kali ini kita nak pastikan supaya semua lompong ini dapat diisi, dan kita akan terus memberi perhatian kepada keselamatan. Doa kita ialah semoga perkara ini tidak berulang lagi, dan semoga orang dalam kawasan Eskom, S-Zone dan juga pelancong-pelancong merasai selamat bila mereka berada di sana. Malah semalam ada kawan-kawan daripada pihak pembangkang dan sebagainya mencadangkan, boleh tak kami pergi tengok tempat ini? Akan dijawab kemudian. Banyak soalan. Lagi betul petang pas. Sila Kalabakan. Kalabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kita sedap dengar jawapan daripada Menteri. Dalam usul yang dikemukakan beberapa hari dulu, saya ada mencadangkan Iskom tidak ada taring sama sekali. Tidak ada taring sebab tidak ada ketua dalam ini. Kerana kita nampak pengarah Iskom ini dia civil servant. Dia tidak ada taring. Toothless tiger. Dia tidak ada taring. Jadi kerajaan masih lagi memikirkan bahawa Iskom dapat menyelamatkan. Jadi persoalan saya, Menteri boleh bagi jaminan bahawa Iskom ini boleh menjaga keselamatan di Pantai Timur, sedangkan ada di dalam kementerian, timbalan menteri mengatakan tutup semua ini resort. Saya minta supaya dia ditarik balik, tidak tarik balik. Jadi rakyat Sabah marah kerana apa yang dikatakan oleh timbalan menteri. Jadi persoalan saya, bolehkah menteri bagi jaminan bahawa Eskom ini boleh lagi dipercayai? Tan Sri Yang di-Pertua, insya-Allah sekurang-kurangnya menteri ini cakap, dan bagi pihak kerajaan kita nak pastikan kehadiran Eskom yang pertama tadi iaitu menjaga keselamatan daripada pencerobohan, itu kita bagi perhatian habis-habisan. Yang keduanya memastikan supaya jenayah jenayah merentasi sempadan ini dapat dikurangkan, dan kalau boleh tidak ada langsung. Yang berhormat sedia maklum, sebenarnya kawasan ini juga adalah kawasan cukup aktif di Malaysia ni, cukup aktif lah. Saya beri contoh apa makna aktif ni. Di antara kawasan yang aktif di Malaysia ni ialah Padang Besar Perlis aktif, kemudian Rantau Panjang aktif. Sebab apa? Kehadiran ramai tentera semut. Tapi tentera semut ini berjalan kaki. Mereka membawa barang yang diseludup dalam kecil-kecilan, beras dan sebagainya. Ia ni pun aktif, tapi mereka menggunakan jalan air, kawasan penyeludupan yang cukup aktif. Jadi kita menghadapi perkara-perkara begini, tetapi inilah merupakan merupakan cabaran kepada kerajaan untuk mempertahankan wilayah kita supaya tidak disentuh, dan kita nak pastikan supaya mana-mana pihak tidak boleh mengambil kesempatan di atas sifat baik kita mempertahankan negara ini untuk membuat apa-apa perkara yang tidak diingini. Kita juga telah meningkatkan usaha-usaha lain yang saya tidak perlu sebut di Dewan ini, supaya hubungan dua hala di antara kita dengan negara jiran itu dapat dipertingkatkan. Kita sedia maklum bahawa di tempat yang menjadi sarang kepada penculikan ini, tempat itu pun baru sahaja
ditenteramkan melalui perjanjian baru-baru ini. Jadi itulah di antara faktor yang menyumbang kepada apa yang berlaku di tempat kita, iaitu mereka cuba bawa budaya itu ke kawasan ini. Jadi kita nak pastikan supaya resort yang ada, kawasan aktiviti kehidupan yang ada di sana tidak ditutup, sebab dia mesti berterusan, kecuali operator-operator yang sengaja mengambil orang asing tanpa dokumen untuk menjalankan operasi resort mereka akan menerima amaran, penutupan dan sebagainya. Sekarang ni dalam operasi yang kita buat ni oleh Eskom, seramai 32 orang sudah pun ditangkap kerana tidak mempunyai dokumen yang sah. Dan sama ada Mimi yang ditangkap, seorang warga negara Filipin tu, ada dokumen yang sah ataupun tidak, biarlah Menteri Dalam Negeri menjawab tentang Mimi itu sendiri, sama ada dia mempunyai dokumen yang sah ataupun tidak. Demikianlah apa yang berlaku, dan kita nak bersihkan benda ini. Apabila benda ini kita bersih, kita berharap tidak ada lagi mana-mana pihak yang boleh bersekongkol dengan pencolek sehingga berlaku apa yang telah berlaku. Persekongkolan tu kadang-kadang itulah yang menimbulkan masalah. Tapi pencolek nak datang secara kosong, tentu dia tak berani sebab kehadiran Eskom yang begini besar dan yang begini besar dan juga aset yang mencukupi, saya rasa tidak mungkin mereka boleh buat demikian. Sila, Kelang Patah. Tan Sri Bersaturi. Tuan Tua, boleh soalan tambahan, soalan yang penting. Ini kalau bukankah benar bahawa kenyataan hari ini Ketua Director General Eskom untuk mempertahankan track record mengenai Eskom, sungguh pun berlaku penculikan, dan sungguh pun beliau ada mengakui pada hari anniversary bahawa dia kata bahawa adalah mencegah kidnapping dan kegiatan jenayah berlaku, menunjukkan dia paksa untuk dengan izin, eat his own words, dan seorang ketua pengarah yang perlu untuk eat his own words. Sungguh pun ketua komunikasi Eskom pun ada kata bahawa Eskom powerless untuk buat apa direction kepada militeri atau polis untuk ambil tindakan. Tunjuk bahawa masalah ialah kenapa kita tidak boleh adakan seorang Eskom yang kewibawaan dan other authority. Dan bukankah ini perlu satu keputusan oleh Kabinet supaya Director General Eskom adalah kuasa sepenuhnya terhadap semua aspek, tak kira Sabahan atau civilian, ada kuasa untuk menjalankan tugas Eskom, dan sesiapa yang subordination ambil tindakan. Adakah Kabinet rela buat begitu? Dan kedua, adakah Kabinet yang berhormat Menteri untuk catatan kepada Kabinet mengarahkan timbalan Menteri dalam negeri supaya tarik balik kenyataan bahawa tutup semua resort Airline Seas in Sabah, supaya ini bukan pendirian kerajaan. Yang berhormat, untuk perbandingan, Yang berhormat sebab jadi wakil rakyat begitu lama, Yang berhormat masih ingat Reskom di Sarawak. Reskom itu kita isiakan zarurat, mana kuasa eksekutif terus kepada ketua Reskom itu untuk bertindak. Masa dulu zaman komunis kita isiak zarurat, tapi Eskom ni kita tidak isiakan zarurat. Jadi kita ambil pendekatan iaitu penyelarasan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak tentera, polis dan juga APMM. Tapi dalam kes ini APMM dia daripada arahan itu datang daripada daripada ATM. Jadi kita ada ATM dan juga PDRM. Kita selaraskan, walaupun kita tahu bahawa arahan lain dan sebagainya datang daripada ketua masing-masing. Sebab kita kena ingat, ini adalah kawasan keselamatan, bukan kita isyak darurat. Oleh itu, perkara-perkara yang lain dia mesti datang daripada tentera dan juga polis. Dan itu penting sebab apa, dia melibatkan aspek-aspek yang lain seperti kalau jenayah kena bawa pergi mahkamah dan sebagainya. Jadi penyelarasan ini telah membolehkan kita mempertahankan negara ini daripada diceroboh.
Kita matlamat yang pertama, jangan ada pencerobohan macam Lahad Datu. Yang itu kejayaan kita, itu yang pertama, iaitu nak pastikan supaya negara ini selamat dari diceroboh dalam kumpulan yang besar dan sebagainya. Yang ini ialah jenayah yang rentas sempadan ini. Hak ini kita kena hadapi habis-habisan, dan polis dia terlibat secara langsung dalam jenayah. Penguatkuasaan di peringkat penguatkuasaan dibuat oleh APMM, polis dan juga ATM. Jadi kalau tidak selalunya PDRM dan juga APMM saja. Tapi sekarang ATM terlibat dalam penguatkuasaan. Dia ada satu insiden yang berlaku, dan Eskom baru ditubuh 1 tahun, Yang Berhormat, bukan bertahun-tahun, baru 1 tahun. Dan apa yang telah mereka buat, kita lihat terutamanya dalam usaha sekarang ini, menambahkan aset, menambahkan kaki tangan. JPA telah memberi kelulusan kepada permohonan kaki tangan, tapi pengambilan kaki tangan dia mengambil masa sedikit. Walau bagaimanapun, kita telah gerakkan anggota daripada tempat lain dan juga aset dari tempat lain untuk ditempatkan kawasan ini. Jadi insya-Allah Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat pergi ke sana nanti, saya dengar cerita ada rombongan daripada DAP, PKR, PAS ingin melawat tempat tersebut. Kami barisan pun ingin melawat ke tempat tersebut. Kita akan lihat sendiri sebagai pelancong dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita pergi sebagai pelancong, kita mau supaya semua kita berada dalam kawasan, berada dalam pemikiran yang kita ni selamat. Saya sendiri akan hadir minggu ini, saya sebut secara terbuka sebagai pelancong. Saya nak tengok apa yang aktiviti yang telah dijalankan di sana. Tetapi saya nak beritahu bahawa Eskom tentang apa yang berlaku, kita telah tingkatkan usaha kita di tahap yang cukup tinggi. Sama ada ketua harus mendapat kuasa eksekutif untuk memberi arahan dan bukan koordinasi seperti sekarang. Hal ini akan dimaklumkan oleh pihak kerajaan dari masa ke semasa.